Tapi tandas masjid bersih, kapet masjid bersih. Dan Tok Siak tak tahu siapa yang bersihkan. Rupa-rupanya yang bersihkan tu tuan-tuan, tu imam yang ambil elang 1,200. Orang tanya kenapa imam bersihkan tandas? Saya rasa saya tak layak ambil duit sebab saya jadi imam. Sebab sembahyang itu satu kewajipan. Lalu saya buatlah kerja membersihkan tandas. Supaya saya dapat duit tadi, saya niat upah saya basuh tandas. Bukan upah saya jadi imam. Masya Allah, tuan-tuan. Jom, tuan-tuan. Kita semua banyak dosa. Jom kita ganti balik. Apa yang patut kita buat supaya Allah padam dosa-dosa kita. Dunia kita ni ialah benda yang berpindah-pindah. Kalau kita lihat kepada harta kita, harta ini ialah perkara yang berpindah. Kita ada duit, duit kita tu akan pindah ke tempat lain. Kita ada rumah, selepas ni orang lain pula yang akan ambil rumah kita. Kita ada tanah, selepas ni orang lain pula yang faraidkan tanah. Begitulah benda. Kita mengejar di dunia ni benda yang kita nak tinggal. Kita duk pulun dalam dunia ni benda yang kita nak, lepas ni orang lain akan ambil, orang lain akan ambil. Yang betul-betul yang kita punya, sendiri tuan-tuan lah, sama-sama kita fikir. Apa yang aku bawa ke negeri itu? Yang dipanggil sebagai Darul Akhirah. Negeri akhirat. Tempat yang wajib, tempat yang akan kita hijrah selepas ini. Baik, sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, bila kita melalui kubur, kita melintasi kubur, ataupun kita menjenguk ke tanah perkuburan, atau menziarahi tanah perkuburan, kadang-kadang orang tidak berfikir. Apa yang kita kena fikir bila kita menghantar mayat ke tanah perkuburan? Pertama, kita fikirkan, cuba kita bayangkan, yang diusung, yang dibawa dalam van jenazah itu ialah kita. Apa rasa tuan-tuan kalau yang duduk di dalam liang lahat itu adalah kita? Bayangkan kalau kita yang dikambus dan ditinggalkan berseorangan di situ. Maka kubur itu adalah tempat kengerian. Tetapi kerana kehidupan di dunia kadang-kadang dirasakan lebih menyeronokkan, lebih menyelerakan, maka dia hantar ke kubur dan dia pulang, dia tak rasa apa-apa pun. Dia urus, dia tengok mayat, dia balik ke rumah, dan dia nampak keseronokan di dunia, dia lupa dah cerita tentang mayat tadi. Dia ziarah orang mati dan dia balik ke rumah, lalu dia pun tengok TikTok, dia tengok Toktik, dia lupa dah bahawa satu hari dia juga akan jadi mayat. Sebab itu, kubur adalah tempat yang penuh dengan kengerian. Gelap, kubur adalah sempit, kubur adalah tempat untuk ulat, kubur adalah tempat yang penuh dengan perkara-perkara yang hanya ditanggung oleh orang yang masuk dalam kubur sahaja. Dan ini juga satu tempat yang akan kita hijrah satu hari nanti. Wajib kita hijrah. Taha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Dari tanah kamu akan dikeluarkan. Jadi tempat yang akan kita hijrah nanti ialah kubur. Soalan dia, apakah yang boleh menyelamatkan kita daripada kubur? Apa persiapan kita untuk menjadikan kubur kita bercahaya? Diluaskan saujana mata memandang, diberikan keluasan 70 hasta, dipeluk oleh kubur dengan penuh kasih sayang, dan kubur mendoakan kita dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Diberikan ucapan selamat datang kepada kita. Yang seterusnya, tuan-tuan yang saya hormati, perjalanan kita yang paling jauh setakat ni, kita terbang dalam dunia ni, ada yang pergi ke London 12 jam. Biasa-biasa ialah pergi ke Jeddah, ke Madinah 8 jam. Paling jauh penerbangan ialah daripada Singapura pergi ke New York tanpa henti. Lebih daripada 18 jam.
6, 18 jam, 20 jam terbang. Paling jauh, tuan-tuan. Saya tak nak ceritalah perjalanan paling jauh pergi ke bulan. Tak sampai. Wallahualam. Dia orang kata sampai tahun 69. Yang herannya tahun 2022 tak sampai pula. Padahal teknologi sekarang lagi canggih pada tahun 60-an. Yang kita naik kapal terbang pergi ke London 12 jam. Yang kita terbang pergi ke Amerika 20 jam. Paling jauh perjalanan kita. Ada yang bawa bantal tengkok. Naik kapal terbang bawa bantal tengkok. Senang nak tidur atas kapal terbang. Sampai masuk dalam toilet pun bantal tengkok dia pun dia ikut lagi. Ada yang bawa perjalanan jauh nak pergi rumah anak dia di England, di London. Dia bawa makanan, dia bawa serunding, dia bawa pakaian 2-3 beg. Kadang-kadang kita tak boleh pun bawa makanan terbang. Pasal apa? Pasal negara itu tidak membenarkan makanan dibawa masuk dari luar. Australia misalnya. Nak bawa makanan ke sana, kena isi borang. Silat-silat hari bulan, serunding kita pun kena rampah. Sardin tin Maggi kita pun kena rampah. Tuan-tuan, perjalanan sangat jauh. Maka kita bawa bekalan macam-macam. Ada yang bawa air, ada yang bawa duit, ada yang bawa baju. Tetapi sedar ataupun tidak, tuan-tuan, perjalanan yang paling jauh nanti ialah perjalanan menuju ke padang mahsyar. Sangat-sangat jauh. Masa tu tak ada kapal terbang, masa tu tak ada serunding, masa tu tak ada Maggi, tak ada. Apa persiapan bekalan yang kita bawa nak menuju perjalanan yang sangat jauh menuju pada mahsyar itu? Sudahlah jauh, lama pula. Tak ada siapa yang teman kita. Suami entah ke mana, isteri hilang tak tahu, anak-anak ruyup hilang. Berjalan seorang-seorang je. Pi di hari kiamat tu dengan berpakaian pun tidak dihimpunkan. Apa bekalan yang Nabi cakap, apa bekalan yang Allah pesan? Supaya nanti bila kita nak melalui perjalanan yang jauh itu, Allah tolong kita. Allah sebut dalam Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Bekalannya ialah takwa. Dan takwa adalah sebaik-baik bekalan menuju akhirat. Tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang kita berdebar-debar. Sebab kita ada kes di mahkamah. Sepanjang hidup saya ni sekali saya masuk dalam kandang saksi. Sekali masuk. Tengok muka hakim, tengok muka orang tu, tengok muka yang ni, tengok muka orang. Allah, kita jadi saksi pula. Orang pakat bisik, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Allah, aku pula jadi kandang saksi pula. Yang paling banyak sekali ialah saya ceramah dalam bilik mahkamah. Yang tu paling banyak. Saya pula duduk atas tempat hakim tu. Saya pula ceramah hakim di bawah atas. Magistrat di bawah. Yang tu banyak. Tuan-tuan, di sini ada pengalaman melalui perbicaraan. Kadang-kadang besok nak bicara, susah hati dia. Tuan-tuan tengok dalam sejarah P. Ramlee. Sejarah P. Ramlee, dia susah hati bila dia nak dipanggil di mahkamah. Kerana ada perbicaraan. Pasal apa? Pada kes orang lain. Gunakan nama dia. Hutang tak bayar dan sebagainya. Guna nama P. Ramlee. Susah hati dia. Akhirnya dia mati. Meninggal dia, sakit jantung. Itu cerita P. Ramlee. Tentang buka sejarah hidup dia. Tak siapa guna nama dia, buat tak betul. Susah hati dia. Tuan-tuan, bila kita nak menghadap hakim, susah hati kita. Apatah lagi kalau kita buat salah. Apatah nanti kalau kamera ambil kita, gambar keluar dalam TV semua. Lagi susah hati. Tak apa, habis-habis kuat engkau masuk dalam penjara, makan free. Duduk dalam penjara, ada warder dia. Ada warder dia, kau boleh main muzik dalam dia. Dalam penjara pun ada surau, ada semayang. Boleh semayang masjid. Duduk dalam penjara pun boleh semayang, tuan-tuan. Dalam penjara saya pergi, tuan-tuan, diadakan sistem pengajian pondok dalam penjara khas untuk banduan. Kita yang duduk di luar ni pun tak masuk pondok. Sehari 5 sampai 10 kitab dia orang belajar. Bayangkan kalau 10 tahun belajar kitab. Berapa alim dia orang.
Jadi tuan-tuan kalau rasa nak alim, masuk penjara. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi yang susah hati apa dengan hakim tu? Yang kita kena susah hati ialah kita akan jumpa satu mahkamah. Nama dia Mahkamah Rabbul Jalil. Di mana? Di hari kiamat. Siapa yang akan mendakwa kita? Siapa yang akan menghakimkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jadi saksi? Bukan orang lain. Yang akan jadi saksi tangan engkau. Yang akan jadi saksi ialah kaki engkau. Yang akan jadi saksi ialah kitab kanan dan kiri engkau. Dan yang akan menjatuhkan hukum ialah Allah. Dan tempat hukumannya bukan macam penjara di dunia. Neraka nama dia. Maka apa persiapan kita nak berhadapan dengan soal jawab Allah di hari kiamat? Di dunia ni kita boleh ada lawyer, program bela. Nak yang canggih, bayar mahal sikit. Lagi kelentong lebih. Boleh lawan di mahkamah. Kadang-kadang boleh masuk satu mahkamah, dua mahkamah, tiga mahkamah, sampai ke mahkamah rayuan kita boleh buat. Tak habis mahkamah rayuan, kita minta mahkamah dekat England tolong kita. Ini yang hak dalam dunia ni. Di hari kiamat, mahkamah mana yang kau nak minta tolong? Maliki Yaumiddin. Hanya pada masa itu, Allah saja yang berkuasa. Tak ada hak lain. Tapi persoalan dia, ketika hidup dalam dunia, kau persendakan Allah. Kau tak mau bertuhankan Allah, kau lawan perintah Allah. Sedangkan Allah itulah yang akan jadi hakim pada engkau di hari kiamat. Tuan-tuan, 3 benda ni yang saya sentuh. Mukaddimah ni. Mukaddimah saja 10 minit. InsyaAllah ceramah kita pukul 12 kalau habis. Yang pertama sekali saya sebut tadi tentang satu benda yang dipanggil sebagai kubur. Yang kedua, satu perkara yang dipanggil sebagai perjalanan menuju mahsyar. Yang ketiganya ialah satu benda yang akan kita hijrah di akhirat dan kita akan jumpa dia. Nama dia ialah penghakiman hukum yang Allah Ta'ala sebut. Takutlah dengan hari itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada suatu hari. Yang mana hari itu tak ada orang lain boleh membantu orang lain. Bayangkan. Hari ini kalau kita susah, tak ada duit nak bayar jamin. Kita boleh buat kutipan derma. Maka dibuatlah kempen kutipan derma. Nak bebaskan, nak ikat jamin orang yang hina Islam. Orang yang hina Islam, buka baju. Selama rok dia je. Dia kata dia hafal Quran. Dia buka baju dia. Dia kata saya nak kena ikat jamin. Siapa nak derma boleh. Orang derma tuan-tuan. Subhanallah. Dahsyat sekarang ni. Sampai orang yang menghina Islam pun boleh didermakan. Dahsyat. Tu derma ke apa? Di hari kiamat tak ada siapa nak derma pahala. Sekarang kalau kita di dunia duit tak ada nak bayar lawyer. Isteri gadai gelang mas. Bapak gadai tanah. Ada satu bapak dia datang jumpa saya minta beli tanah. Dia suruh saya beli tanah ni. Saya tanya Pak Cik nak buat apa? Simpanlah tanah ni sayang, kebun getah. Simpan. Dia kata tak ada Ustaz. Anak saya ni ada kes di mahkamah. Saya ni nak belanja semua ni. Apa kes dia Ustaz? Tuan Haji. Senjata api. Allah. Senjata api punya kes. Bapak sanggup jual tanah. Sanggup tuan-tuan. Di hari kiamat, siapa yang sanggup sedekah pahala untuk kita? Yang kena soal tu suami. Isteri, abang, saya ada pahala, saya sedekah pada abang. Tak akan ada dialog tu tuan-tuan. Tak ada. Leha, tolong abang leha. Pun tak tahu bagaimana tuan-tuan. Yang banyaknya, pada muka engkau. Sebab itu kata Allah takut hari ini. Hari apa? Hari yang kata Allah tak ada siapa boleh bantu engkau. Tak ada siapa yang boleh jamin engkau. Tak ada siapa yang boleh cover engkau. Engkau sendirilah yang menanggungnya. Tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan bila kita faham bentuk-bentuk penghijraan yang kita lalui, yang akan kita tempuhi, sama-samalah kita berfikir
untuk terus menjadi orang yang baik dalam dunia ni sebelum mati menjemput kita. Jadilah orang baik, tuan-tuan. Jadi orang bertakwa. Khutbah kita ni tiap-tiap minggu. Tadi kita baca Tok Imam. Tok Imam baca khutbah, kita dengar Tok Imam baca khutbah. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nampak? Bertakwalah kamu kepada Allah. Dunia adalah benda yang akan kita tinggalkan. Sebab itu kata Sayyidina Abu Bakar, tidak akan mudah sesiapa yang menggunakan inai. Orang yang dah tua, tak nak nampak dia tua, rambut dia dipakaikan inai, takkan jadi muda balik. Dia tetap akan jadi tua. Tidak akan kaya orang yang hanya berangan-angan. Tidak akan sembuh dengan ubat, melainkan izin daripada Allah. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Orang yang dah tua, bila rambut dia beruban, diambilnya inai, disapu di kepala dia, jadi hitam. Adakah dia kembali muda dengan sebab inai? Jawapan dia tidak. Dia tetap jadi tua. Sekarang dah ada teknik nak jadikan orang kembali muda. Teknik yang pertama dia gunakan botox. Banyak artis pakai. Saya duk tengok pelakon Hindustan tu, nama dia Jitendra. Umur dah dekat 80 dah. Hero lah Jitendra. Air je uske, air bahan. Tu lagu dia tu. Tahun 69 punya lagu. Muda terang-tantang, tuan-tuan. Pipi kembung, sini kembung, pipi kembung, semua kembung. Muda, rupa dia pakai botox. Kawan-kawan dia seorang-seorang dah mati dah. Binok kena mati, Rajesh kena mati. Dia tetap jadi tua. Tuan-tuan jangan duk buat lah. Ada orang teknik nombor 2, dia letakkan benang di muka dia. Dan dia tarik benang tu supaya muka dia jadi tegang. Ada juga. Kadang-kadang orang jadi muda dengan sebab apa? Dengan sebab solekan. Tuan-tuan tengok Rajini Kang. Hero Tamil Rajini. Dia lahir tahun 50. Umur dia sekarang 72 tahun. Tapi jadi hero lagi. Abang-abang kalau umur 72 sekarang, gout. Sakit gout sembahyang atas kursi dah. 72. Dia jadi hero gitu, tuan. Masya Allah, jenis orang tua apa ni? Rajinikan ni. Hero lagi. Kebalik. Masya Allah. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dia bersolek. Rambut dia rambut palsu. Pipi dia ditarik ke tepi, diletakkan gam supaya jadi muda. Ni cara nak bagi muda balik. Kamu buatlah macam mana pun. Bila mari tua, kamu buatlah macam mana pun. Kamu tetap tua. Muka boleh kita bagi tegang. Tapi tengkok tak boleh tegang. Cuba makcik-makcik ni, ya Allah, awak ni kelihatan muda dan bergaya. Pasal pakai telekung. Cuba buka telekung dia. Tengkok ni macam itik serati. Dia tetap tua. Muka jadi tegang, tapi cuba tengok tangan. Berkedut 1000. Tuan-tuan, ingat, kita ni akan hijrah daripada muda pergi ke tua. Dan kita sekarang berada pada alam yang sangat kritikal. Sekarang ni adalah zaman kritikal. Baik, zaman mana yang tak kritikal? Tu, zaman anak-anak kita dekat kamera. Tu yang baju hijau, baju merun, mbak kan. Tu zaman dia orang. Nampak hak merun nampak ni. Dia jari kipas. InsyaAllah masjid kita pasal ekor nanti insyaAllah. Doa. Kalau malam ni bagi seorang 1000, minggu depan siap ekor. Baik tuan-tuan. Dia orang tak kritikal. Sebab apa? Sebab dia orang belum cukup umur. Belum cukup umur, tak ada kanan, tak ada kiri. Malaikat tak ada mencatat. Dia orang tak semayang ke? Dia orang tak puasa ke? Dia orang budak.
Kadang-kadang kita budak 5 tahun, kita suruh dia puasa. Bukan wajib untuk dia. Mak paksa. Puasa tahu. Puasa tu perintah Allah. Pandai anak mama. Baru 5 tahun. Pukul 10 pagi dia lapar. Mama, lapar. Sabarlah adik. Tak lama pun. Lagi 8 jam lagi. Pukul 3 mati budak tu tuan. Tak pasal-pasal. Dia tak puasa pun tak apa. Dan kalau dia mati sekarang, syurga dia. Masalahnya, kritikalnya adalah kita. Kalau mati sekarang, banyak kira bicara. Kalau kita tak semayang sekarang, kalau kita sekarang lawan Tuhan, banyak kira bicaranya. Malaikat dah ada kiri kanan kita. Sebab tu akak-akak jangan takut. Duduk seorang pun, kita sebenarnya bertiga. Bila masa je duduk seorang, marahnya suami dia balik semayang lambat. Abang tak pandai kena balik awal. Awak tahu tak di kampung kita ni ada hantu ketuk pintu? Saya takut tahu. Suami dia jawab, Allah sekejap, abang minum teh tarik kejap, nanti abang balik. Dah pukul 11 tahu. Abang saya takut, saya seorang. Mana seorang kak? Belah kanan pun ada. Nama dia, malaikat kiraman, katibin ada. Belah kiri pun ada, sentiasa menemani kita. Takut apa? Yang kita kena takut dengan malaikat ni, dia tak pernah culas untuk menulis. Dia tak pernah malas untuk menulis. Dia tak pernah tersilap untuk menulis. Dan dia tak boleh dibagi rasuah. Tuan-tuan ada tabung, masjid ada. Tuan-tuan ambil RM1, letak. Kemudian cakap, tulis RM10 ya. Okey ya? Okey, bagus. Okay. Agak-agak tuan-tuan kalau jumpa orang macam tu, tuan-tuan buat apa? Telefon hospital. Hospital kan ada orang gila terlepas orang ni. Tuan-tuan tak boleh kautim dengan malaikat tu. Bila tuan-tuan buat jahat, boleh tuan-tuan cakap dengan malaikat kiri. Engkau jangan tulis. Kita geng kan? Okey, cantik. Give me 5. Tak boleh tuan-tuan. Ini yang sangat kritikal pada kita. Dia hanya berhenti menulis bila kita tidur. Sebab tu kalau tuan-tuan tidur sekarang, saya tak marah. Bukan dosa, tambah dapat tiang pula. Oh, cantiknya. Rasa malas nak bangun tu. Dan apa yang berlaku waktu tuan-tuan tidur, tak sedar, ucapan dan sebagainya, tak terpakai. Misalnya seorang suami ceraikan isteri dia waktu tidur. Aku cerai kau, aku cerai kau, aku cerai kau. Isteri goncang suami dia. Abang, apa ni cerai-cerai orang? Bila masa aku cerai kau? Tadi cakap. Aku ngigau dah, kata dia. Tak jadi apa, tuan-tuan. Sebab malaikat tak catat. Sebab awak tidur. Yang kedua, malaikat tak catat. Bila? Sebab belum cukup umur. 5 tahun, 10 tahun. Tak ada lagi. Malaikat diam, tak catat apa. Yang ketiga, bila kita hilang akal, gila, nyanyuk dan sebagainya. Jadi akak-akak kalau tak nak dosa, minta gila. Pas mayang isyak doa, ya Allah, nak gila. InsyaAllah, tuan-tuan. Lain daripada itu, tuan-tuan, malaikat tulis apa yang kita buat. Maka ini adalah sangat kritikal. Tak boleh main-main sekarang ni. Tak boleh nak berjoget, nak buat lagu dangdut. Tak boleh. Keluar dalam media sekarang ni ada datuk mana datuk joget. Abang oi. Dah lah tu. Dah lah tuan-tuan. Kalau mati sekarang ni nak jawab apa tuan-tuan? Sekarang bukan lagi masa nak bergaduh. Satu kampung, satu karya, satu masjid, satu jemaah tak bercakap. Nak masuk syurga macam mana tuan-tuan? Tak bercakap dengan tu imam. Bergaduh dengan sama makmum. Bergaduh dengan jiran sebelah. Bergaduh dengan adik-beradik. Ini bukan main-main. Dah 4 hari tak bercakap.
tempoh 3 hari ya dibenarkan kalau tak cakap. Adalah sikit clash kat depan tu. Terpijak kasut nama Allah. Kau buta ke apa pijak kasut aku? Allah Haji minta maaf je, tak perasan. Tak perasan apa kasut aku batal tu. Punya besar berat kau tak tahu kan? Sebab pasal batal lah saya pijak je. Kalau Adidas ke apa, saya tak pijak ni batal nama dia. Bertekak kat depan tu. Hari pertama tak bercakap. Besok tak bercakap. Lusa tak bercakap. 3 hari. Hari keempat, wajib cakap. Saya minta maaf, Ustaz. Saya kalau saya terasa, saya minta maaf, Ustaz. Saya cakap terang, Ustaz. Neraka pun neraka lah. Astaghfirullahalazim. Engkau ni adik-beradik damak ke apa? Pak Malau tu dah minta maaf dah. Ampunkan aku dah, Mak. Telajak perahu boleh ditarik Pak Malau. Telajak kata buruk padanya. Perkara yang lepas jangan diulang kaji lagi dah, Mak. Telajak perahu Pak Malau, kajang Pak Malau, kajang. Oh, sudah. Dia mari kajang, semenyih, balakong, semuanya ada lah ke? Tak ada. Dah orang tua tu minta maaf. Engkau maafkanlah saja. Apa masalah? Kita ni nak mati. Kita ni nak menghadap Allah. Kita tak nak urusan sama-sama kita ni menjejaskan kita untuk masuk syurga. Salah satu benda yang menjejaskan kita masuk syurga ialah qati'ur rahim. Memutuskan silaturrahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Takkan masuk syurga mana-mana orang yang putus silaturrahim. Tak masuk syurga, tuan-tuan, walaupun dia ustaz sekalipun, walaupun dia ulama sekalipun. Begitu juga dengan hutang. Bukan main-main, tuan-tuan, dengan hutang. Ada seorang raja yang hebat, yang pergi ke Mekah, dia jadi khalifah, dia pergi Mekah, dia buat umrah. Dia tengok satu orang laki-laki ni, tuan-tuan, berjalan 2-3 langkah, berhenti semayang. Jalan 2-3 langkah, berhenti semayang. Lagi pergi ambil wuduk, berhenti semayang. Kerja dia, semayang je orang ni. Maka khalifah ni rasa tertarik dengan laki-laki tu. Kata dia, kau panggil dia kejap. Malam ni aku nak ajak dia makan. Aku nak nyimbang dengan dia. Apa balas laki-laki tadi? Minta maaf. Malam ni saya ada temu janji. Saya dah temu janji dah. Raja tadi tanya, adakah orang lain yang lebih besar daripada aku sampai kamu kata, kamu boleh tunduk, kamu boleh tolak, ajakkan aku untuk makan dengan aku? Dia kata, sebenarnya saya puasa hari ni. Malam ni saya ada temu janji nak buka puasa dengan Tuhan. Lah. Saya tak dapatlah, saya puasa. Lagi saya nak buka puasa. Kamu buka puasa dulu sekarang. Besok kamu boleh ganti. Apa masalahnya? Puasa sunat je pun. Apa kata laki-laki tadi? Tuan tahu ke saya boleh hidup sampai besok? Menung wajah. Berapa banyak orang hari ni berhutang dan dia fikir dia boleh hidup lagi 7 tahun? Berapa banyak orang hari ni, tuan-tuan, dengan bangga duk sign borang depan pegawai bank tu. Dengan yakinnya dia boleh hidup lagi 9 tahun, hutang kereta dia habis, dia boleh hidup. Begitu senang hari ni, tuan-tuan, orang hidup dengan hutang. Apatah lagi hutang yang melibatkan riba. Dia nak supaya sembahyang dia diterima. Tapi kereta dia, loan riba. Rumah dia, loan riba. Peti ais dia, loan riba. Handphone dia pun, loan riba. Tilam dekat yang dia tidur dalam bilik pun dibeli secara riba. Daripada mana? Daripada kos gajah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Macam mana Allah nak terima sembahyang kita? Kalau hidup kita bergelumang dengan riba, bila nak hijrah ni? Bila nak ambil Islamik punya ni? Bila nak ambil insurans Islamik punya ni? Sampai bila, tuan-tuan, kita nak hidup kita dalam belenggu hutang? Belum lagi yang hutang dengan kawan, hutang dengan mak, hutang dengan isteri, tak bayar-bayar sampai sekarang. Ada menantu, ada anak balik raya, dia bagi duit raya kat mak dia 500. Mak, ni duit raya 500.
Ya Allah, engkau ni bulan lepas dah bagi dah, ya Allah. Mak simpan di tempat yang paling selamat sekali. Sinilah tempat paling selamat ni tak ni. Tak mana faham, tak faham sudah. Ayah pun dapat. Tak payahlah nak bagi juga kat ayah tu. Ayah ambil, alhamdulillah. Nak balik raya ke KL, mak tambang tak ada, mak. Mak balik, mak. Astaghfirullahalazim, anak zaman sekarang ni tuan-tuan. Kita baru keluar universiti, baru kerja 2 bulan, dah hutang lah. Ada budak yang belum habis belajar, dah berhutang dah. Subhanallah. Tengok pada sahabat-sahabat. Umar Al-Khattab. Dia nak hutang dekat Baitul Mal sebab nak beli baju pada anak dia. Penjaga Baitul Mal tanya, bila awak nak bayar? Sekian-sekian hari bulan. Awak yakin awak hidup pada tarikh tersebut? Tak jadi hutang Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Tak jadi hutang. Sebab tak yakin boleh hidup. Kita dengan yakinnya kamu. Gitulah bahasa dia. Hidup kita dengan hutang. Sebab tu kadang-kadang kita tidur jadi susah. Kita jadi cepat marah. Last sekali bunuh diri. Sebab hidup dibelenggu hutang. Orang yang paling bahagia ialah orang yang tidak ada hutang. Tenang jadi. Makan pun lalu, tidur pun lena. Bayangkan tengah semayang pun tidur. Tu confirm tak ada hutang tu, tuan-tuan. Tengah dengar khutbah pun tidur. Confirm tak ada hutang tu, ya Allah. Padan yang tukang baca tu pun, alhamdulillah. Lena tu, tuan-tuan. Tak ada masuk rakaat kedua lagi, dah lena lah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baik. Yang kedua, bila kita sebut tentang dunia yang kita sekarang berada ni, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat 3. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Ibrahim ayat 3. Allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang mencintai dunia lebih daripada mencintai akhirat. Wa yasuddunaha 'an sabilillah. Dan menghalang manusia daripada jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja. Dan dia nak supaya jalan Allah ni bengkok, tidak lurus. Ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu adalah orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Ada 3 golongan yang sesat kata Allah dalam dunia ni. Pertama, orang yang mencintai dunia melebihi akhirat. Subhanallah. Masya Allah, tuan-tuan. Adakah kita hari ini mencintai dunia atau mencintai akhirat? Tuan-tuan fikir. Kadang-kadang nama ni. Tanggungjawab mak bapak apa? Tanggungjawab mak bapak 3. Pertama, bagi nama yang baik pada anak dia. Itu tanggungjawab mak bapak. Ada orang yang bubuh nama anak dia Maradona. Tak ada kena-mengena langsung, tuan. Ada yang bubuh nama anak dia Proton pun ada. Sempena Proton. Ada yang bubuh nama Jabatan Pulau Pinang. Terpulanglah pada tuan-tuan. Tapi ingat, bagi nama yang baik. Kerana nama yang baik itu adalah doa. Alhamdulillah, nama saya Ikram. Nama saya Muhammad Ikram. Kemudian, jadi Muhammad Kazim. Dua-dua betul. Muhammad Ikram pun betul, Muhammad Kazim pun betul. Dua-dua dipakai. Cuma kalau balik kampung dulu-dulu orang tak kenal Kazim sebab orang kenal Ikram. Bila dah orang kenal Kazim, barulah dia orang kenal, oh kamu Kazim, kami kakak Ikram. Dua-dua betul. Ikram yang memuliakan, Muhammad yang mulia. Ikram memuliakan, dimuliakan. Ikram. Kazim, orang yang menahan marah. Sebab tu tuan-tuan tengok saya menahan marah. Sabar, tak nak marah pun. Ayah nak marah? Tak. Tak anak anda. Anak-anak menyanyilah sampai siang besok. Tak nak marah. Sebab kalau marah kena jual. Nama dia Kazim. Muhammad itu doa orang yang terpuji. Muhammad. Tengok-tengok ada orang hari ini yang tak nak bubuh nama anak dia Muhammad. Dah elok-elok bubuh, buang pula nama Muhammad. Sayang tuan-tuan. Sayang. Nombor 2, tanggungjawab mak bapak apa?
mengajar kepada anak dia akan Al-Quran. Tanggungjawab kita nombor 2, ajar Quran pada anak-anak. Anak-anak kita pandai ke baca Quran, tuan-tuan? Selepas PDPR 2 tahun, banyak budak-budak tak boleh baca Quran. Pakak duduk belajar depan komputer, depan tab semua. Belajar sejam, main 4 jam. Malah kesan daripada tu, tuan-tuan, ramai anak-anak kita sekarang tak boleh membaca. Tak boleh membaca. Sayang, tuan-tuan. 2 tahun kesan ini. Dan cuba tuan-tuan tengok tulisan anak-anak kita. Tingkatan 5 pun huruf tulisan dia. Budak tingkatan 4, tingkatan 5, tulisan macam Firaun. Pusing sana, pusing sini. Kamu tulis apa? Sebab apa? Sebab anak-anak zaman sekarang tidak lagi menulis. Anak-anak kita sekarang semua guna keyboard. Keyboard pula. Ni. Kita duduk tulis dalam handphone. Yang tu yang duduk tulis sekarang. Akhirnya mereka dah tak cekak tulisan, tuan-tuan. Kalau bagi salam pun akum je sekarang. Cuba tengok tulisan tuan-tuan hadapan saya ni. Semua cantik-cantik. Tambah tulisan orang lama. Berbunga-bunga tulisan ni. Sebab dia menulis berpuluh-puluh tahun. Zaman sekarang budak-budak dah jarang menulis. Semua menulis guna handphone. Dia tak reti lagi menulis. Apatah lagi jawi, tuan-tuan. Yang paling kita takut ialah anak tak boleh baca Quran. Kita mati besok, dia harap upah orang lain baca Quran. Kita mati nanti, dia tak boleh nak jadi imam untuk kita, tuan-tuan. Orang lain sembahyang 4 takbir, dia sembahyang 4 rakaat mayat. Siap dengan rukuk lagi. Orang nak sembahyang mayat, simple aja. Tunggu dia pula sebab dia pergi masjid, pinjam kapet, buat balik ke rumah. Dia pinjam sejadah daripada masjid, nak sembahyang mayat bapak dia di rumah. Orang tanya, kenapa kau cari sejadah di masjid? Nak sembahyang, takkan tak ada sejadah. Nasib baik Tok Imam tu kata, kau ni haram jadah tu. Mana ada sembahyang mayat, rukuk, sujud semua? Oh, iya ke? Tak ada. Agak-agak tuan-tuan, budak macam ni boleh ke tolong kita dalam kubur besok, tuan-tuan? Tanggungjawab kita jadikan dia tu faham, mahir dengan Quran. Yang ketiga apa dia? Mengkahwinkan anak-anak kita. Tanggungjawab nombor 3 kita pada anak-anak kita apa? Bagi dia menikah. Wa ankihul ayama minkum wassalihaina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Tanggungjawab kita bagi menikah. Cari jalan. Cari jalan. Sebab tu diharuskan pada kita mak bapak pergi tanya Tok Imam. Tok Imam boleh tak tanya anak Haji Dolah? Kalau dia bujang lagi, kalau nak disatukan dengan anak saya si Rafi'ah tu boleh tak? Bukan dia pergi Minang. Si lelaki tu orang tengah yang pergi Minang. Tuan Haji, kalau anak Tuan Haji itu menikah dengan anak Haji Dolah si Pi'ah tu cantik lah. Macam tu cara Minang dia. Bukan bawa tepak sirih pergi Minang budak lelaki tu. Kalau besar gunung ledang, besar lagi hajat kami. Tak tuan-tuan, bukan macam itu. Bukan Minang orang lelaki-lelaki macam itu. Untuk anak kita, cari jalan. Jumpa balik dengan Haji Din. Nampaknya anak Haji Dolah tu dah ada kawan lah Haji Din. Aisyah man, ya ke? Tak apalah. Kalau dia tak nak, saya pun ada, kata Tok Imam. Astaghfirullahalazim. Cukup 4 orang, penuh kota Tok Imam ni. Tanggungjawab kita cari jodoh yang baik untuk anak kita. Tetapi hari ini, keseronokan dan kecintaan kita kepada dunia, dah tak nampak dah nama yang baik. Kecintaan kita kepada dunia mengatasi lain. Sampai nama-nama pun sekarang, tuan-tuan, tak apa-apa nama dia bubuh. Dia takut nama dia nampak Islamik, dia bubuh nama orang putih. Joy Braden namanya. Joy Hayden. Apa makna tu? Ini nama ni sebenarnya kawan saya lah di London dulu. Kenapa kamu tak bubuh nama Muhammad ke? Muhammad Salman ke? Al-Farisi ke? Kamu bubuh nama Abu Bakar ke? Sempena dengan nama-nama orang yang baik ni. Maksud yang baik. Nama yang baik. Dia kata, hak saya, aku suka saya lah.
Nanti kalau kita bubuh nama Muhammad, anak saya nak belajar di Amerika jadi susah. Sebab custom dan immigration Amerika tak suka dengan orang Islam yang nama Muhammad. Oh, gitu pula. Tuan-tuan, cuba kita tengok. Sekarang ni kalau kita sebut, datanglah saf yang pertama. Be the first. Marilah semayang saf yang pertama. Orang tengok. Okey. Cuba tuan-tuan tengok. Marilah kita semayang subuh berjemaah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, Allah Ta'ala pelihara dia. Dia buat bodoh. Dia buat tak kisah ya. Nabi kata, man salla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh, Allah Ta'ala pelihara dia. Allah jaga dia. Tak. Tak nak lah. 5 orang datang semayang. Sebab tu dulu saya cakap, kalau kita tak ada duit kenuri, tak payahlah buat besar-besar. Buat kenuri waktu kuliah maghrib. Senang. Malam. Bagi bungkus, 1 bungkus, air mineral kemetok ni 1. Selesai masalah. Nasi sebungkus, air mineral kemetok ni 1. Dah kenuri kahwin. Jimat je. 300 orang je. 300 orang je. Tak boleh Ustaz. Itu pun saya tak mampu Ustaz. Kalau gitu buat kunuri, lepas sembahyang subuh. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan. Lagi jimat, 10 orang saja. Subhanallah. Orang tak berminat sembahyang subuh tuan-tuan. Orang tak berminat. Dikatakan pada kita syurga. Seluas langit dan bumi. Marilah masuk kata Allah. Siapa pun layak masuk syurga. Seluas langit dan bumi, tuan-tuan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Boleh masuk. Masuklah. Muat. Dia bukan macam masjid kita ni tak muat. Cuba tuan-tuan tengok abang-abang kita di belakang. Dah tak muat. Duduk di kaki 5, serambi. Dah tak muat. Kalau muat nak duduk di mana? Tapi dalam syurga, muat. Malaikat yang jaga pintu syurga, dia takkan sebut, minta maaf makcik, minta maaf tuan-tuan, syurga dah penuh, minta maaf Takkan seorang tak muat malaikat. Makcik ni dari Lendu ni, kata dia. Jauh ni, Melaka ni. Makcik faham tak? Penuh makcik, penuh. Yang akhir punya orang tu, punggung dia betul-betul tang sliding door tu je makcik. Habis tu kalau makcik tak boleh masuk syurga, mana makcik nak pergi malaikat? Neraka sebelah makcik, kosong banyak. Luar makcik straight je tu neraka makcik. Dialog macam tu tak ada kat Leha oi. Luah masuk syurga. Ni, air ni, tuan-tuan minumlah habis segelas sebotol ni. Macam tu lah rasa dia. Air ni kalau tuan-tuan minum banyak ni pun rasa yang sama. Minum 1 baldi pun rasa sama. Minum 1 ni pun rasa sama. Muak kita. Tapi air dalam syurga, 1 teguk lain rasa. Teguk lain lagi sedap. Lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Masya Allah. Baju akak ni yang datang malam ni, ya Allah akan telekung. Siti Salwa, Siti Dija, Siti Rafi'ah. Abang-abang malam ni cuba tengok. Nasib baik saya datang malam ni, baju saya tak sama dengan tuan-tuan. Kalau sama tuan-tuan, saya tukar balik kereta tu. Saya pernah datang ceramah, baju yang saya pakai sebiji dengan kapet masjid. Astaghfirullahalazim. Saya tengok macam tu, betul kapet ni macam aku ni. Dia orang ni 1 kilang ke apa? Bila tengok dalam Facebook tuan-tuan, saya dengan kapet dengan baju tu, nampak selari je. Muka je tak muka kapet. Itu tak apa lagi. Saya pergi ceramah di Singapura. Naik kapal terbang dari Singapura, turun ke Ipoh. Firefly. Saya pun naik awal, masuk awal lah, menyembang dengan pemegari dulu, makan kacang dulu lah. Saya pakai baju petak, merah-merah kecil-kecil. Tiba-tiba duduk sebelah saya, nyonya, sebiji maju macam saya.
Astagfirullahalazim, nyonya, oi. Pramugari tu datang tau. Datuk, satu kilang kerja. Aku budak ni sat lagi. Nak heran apa? Itulah dunia. Sama banyak. Tengok malam ni. Berapa ramai baju sama ni. Kalau tak nak sama dalam syurga, setiap ahli syurga tak sama baju dan tuan. Bayangkan. Dalam dunia ni tersaduk mengelak lah. Tersaduk elak lah. Tuan-tuan nak kesempurnaan suami dalam dunia. Renti gila tuan-tuan ni. Saya Ustaz, saya pilih seorang suami yang boleh jadi imam untuk saya, Ustaz. Oh, bagus. Dapat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz bayangkan, dia jadi imam sembahyang zuhur yang pertama, Ustaz. Ya Allah. Lepas kita kahwin, besok tu sembahyang zuhur dia jadi imam, Ustaz. Rasa macam pilihan yang tepat, Ustaz. Bila masuk rakaat pertama, Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kuat, Ustaz. Habis tu apa kau rasa? Salah pula pilihan aku ni. Zuhur dia belasah kuat, tuan-tuan. Akak-akak, oi, terimalah ala kadar suami kita ni. Gigi dia ada ke? Misai dia bercabang ke? Itulah suami kita. Nak yang segak dalam syurga nanti. Jangan duk bandinglah suami kita dengan jiran sebelah kita daripada Sierra Leone tu. Jiran sebelah rumah kita, warga Afrika dari Sierra Leone. Tinggi, badan tegap, bulu dada pula dari pusat sampai ke muka. Gantengnya African man ni. Tengok suami kita pula, bulu apa pun tak ada. Ya Allah. Malangnya nasi aku. Sabarlah kau, oi. Dalam syurga ni abang, nanti Allah jadikan isteri kita cantik semua. Akak-akak abang-abang ni terimalah. Abang-abang terimalah. Isteri kita tu lah hak dunia punya jadilah. Syukurlah. Kita kata lihat, oi, baca kopi kejap. Kita tengok isteri kita ke dapur. Panjang tengkok tengok. Macam mana boleh dapat dia? Aduh. Alignment lari, balancing out. Aduh. Oh, kau fikir balancing out. Anak dia 8, kau tak fikir pula. Itulah isteri kita dalam dunia. Besok dalam syurga Allah cantikkan semuanya. Tak berminat dengan syurga, tuan-tuan. Dia buat bodoh. Bila kita cerita bab syurga tu, buat bodoh. Cuba kita cerita. Hari itu kan, I pergi Korea tau. Ya Allah, cantik. Ya ke? Nampak. 8 tengkok suruh dekat dia. Cantik, orang Korea putih-putih, handsome, tinggi tau. Ya Allah, cantik sangat. You pergi bila? Pergi itu bulan 12. Winter Sonata. Oh, cantik sangat. You nak pergi lagi tak? Kalau you nak ikut boleh. Tambah ni murah je, 2,900. Kita naik Air Asia, kata dia. Sanggup pergi, tuan-tuan. Bila cerita bab syurga, siapa yang duduk yang pertama dalam saf di masjid, pahalanya besar. Siapa yang datang ke masjid, dia akan dapat satu ganjaran. Naik darjah, hapus dosa, naikkan pahala. Tak berminat dia. Padahal tak ada siapa pun yang minta 2,900 tambang nak main masjid. Saf pertama, 50. Ada dia minta. Ada untuk imam minta. Ada rela tunggu kat depan tu. Nak masuk masjid ke? 2,900 package. Tak ada, tuan-tuan, oi. Tapi orang tak nak. Yang masuk benda yang mahal-mahal, sanggup berhabis beribu-ribu. Itulah nama dia. Yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Orang yang mencintai dunia lebih daripada mencintai akhirat. Kita baca Quran, tuan-tuan tengok Quran kat masjid kita ni. Ada 3 benda yang tengok saja pun pahala. Pertama, Quran. Al-Quran tu tengok saja pun pahala. Belum baca lagi, baru tengok. Sebab tu ramai tak baca. Abang tak baca, bang. Ustaz Kazim cakap tengok pahala lihau. Abang tengok udah lah. Jadilah daripada tak ada pahala langsung tadi. Kalau kau baca lagi-lagi lah berpahala, Pak Long. Oh. 2. Mak bapak.
Adik-adik tengok mak ayah dapat pahala tu. Belum cium mak ayah lagi. Ini nak cium girlfriend je. Dah ada girlfriend belum? Tak ada ya. Saya pernah jumpa tuan-tuan, budak darjah berapa, girlfriend dia perempuan, tingkatan 1. Dia darjah 5. Astagfirullahalazim hang ni. Budak sekarang cium mak kita, berbakti dengan mak kita, lagi-lagilah besar pahalanya daripada tengok mak. Untung sekarang tuan-tuan, mak kita di KL, kita di Melaka, kita boleh tengok video call. Tengok dulu, mana ada video call. Mak kita pergi haji, kita boleh buat video call dengan mak kita, untung tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi berapa ramai orang yang nak tengok muka mak dia. Dalam dompet dia. Dalam handphone dia. Berapa ramai yang letak profile picture lain daripada mak dia. Letaklah gambar ayah, letaklah gambar mak, profile picture dalam handphone dia ni. Bila buka je gambar mak dia keluar. Tengok je handphone, gambar bapak dia keluar, kan bagus. Ini letak gambar Doraemon, pahala apa tuan? Di mana pahala? Cubalah kita letakkan ringtone suara mak kita tu jadi ringtone. Kita rakam mak kita sebut, Assalamualaikum. Bila telefon bunyi je, Assalamualaikum. Suara mak kita yang kita dengar. Ini tidak diletaknya gambar lagu lembek. Lagu lembek tak situ. Lagu lembek tak lagu lembek. Saya juga tak suka. Lembek lagu tu lagu keras. Dapat kat orang seberang jadi lembek. Aduh, berlumpur dan keringan membasah bumi di penjara. Terkurung terhukum. Lalah duduk sini. Hanya aku setepak tak lagi tahu. Hanya apa? Kerahlah sikit lagu tu. Aduh, ambil suara mak, letak dekat ringtone. Tiap-tiap kali bunyi orang call, Assalamualaikum, keluar Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dapat pahala tuan-tuan. Oi, tengok muka mak. Yang ketiganya, tengok Kaabah. Tengok Kaabah saja dapat pahala. Lah tengah duk heboh ni. Orang perempuan pakai baju laki-laki ihram, dia buat umrah. Tengah duk kecoh sekarang ni. Tak betul, wallahualam. Tu nama dia pengkit. Dia perempuan. Gatal nak jadi jantan. Dia pergi Mekah, tuan-tuan. Pakai kain ihram, buat umrah. Sudah. Kita harap tak betul lah benda ni. Orang duk kecoh ni. Dulu, hak jantan pula buat umrah, pakai telekung. Hak tu jenis tu pula lah. Lah pindah pergi mana, tahu Australia kan, New Zealand ni. Macam-macam dunia sekarang ni. Saya nyimak dengan sahabat saya di Mekah. Sahabat saya ni duduk di Mekah lebih daripada 30 tahun. Saya pergi rumah dia atas bukit dekat Ajiat. Tiap-tiap kali saya pergi umrah, saya pergi haji ke, saya akan pergi rumah dia dekat Ajiat. Seimbang dengan dia tentang Mekah, tentang jemaah, sepanjang dia duduk berpuluh-puluh tahun di sana. Dia kata, Ustaz, sekarang ni dia rasa keberkatan tu macam dah kurang, Ustaz. Dulu kalau kita cakap di Kaabah, cakap di Mekah, dia jadi sungguh. Berkat dia. Sungguh, tuan-tuan. Bila saya pergi ke Madinah, masa tu tak ada lagi bangunan-bangunan yang sekarang di Madinah ni. Yang canggih-canggih ni. Zaman dulu kita pergi, bangunan buruk, berselerak, berdebu semua. Bila saya pergi satu tahun 1997 ke 98, lutut saya ni tegang, betih ni tegak. Aduh, ya Allah, sakit. Tegang, perut betih. Ada tok guru yang saya ni dah meninggal dah. Kenapa, Syekh? Betih tegang, Ustaz. Kamu entah ambil debu tanah tu, sapu.
Saya ambil debu tanah tu tuan-tuan di Madinah tu. Saya sapu dekat betih. Hilang tuan-tuan. Bukan hilang betih. Hilang. Hak betih jadi keras. Berkat. Saya lah pergi 2018. Sebelum PKP hari tu. Bila perut betih, ambil juga. Sampai ke sudah tak boleh tuan-tuan. Sebab tu bila saya berbual dengan kawan saya tadi ni, yang berapa puluh tahun tadi ni, dia kata, dulu jangan buat main-main. Dia balas sungguh. Saya pergi sekali umrah, kawan saya ni mata lebam. Jemaah ni. Lebam ni. Saya tanya, kenapa abang mata lebam? Allahu Akbar. Ni, dia tunjuk kat saya, kurma yang dulu kurma ada 4 segi ketui tu. Lah, tak ada lah. Jenis padat punya kurma zaman tu. Dia kata, sebelum semayang, ada satu orang masuk celah-celah dia, dia nak semayang. Orang tu masuk celah dia. Saya geram lah Ustaz. Duk himpit-himpit saya siku dia. Lah, betul? Waktu saya tahiyat, tiba-tiba buah kurma ni tepat kena mata saya Ustaz. Siapa yang baling? Semua tahiyat. Mana saya tahu? Lah, orang pergi tobat lah abang. Yang abang pergi siku hamba Allah tu bersebar. Allah balas cash. Sungguh tuan-tuan. Tahun 2005, saya buat haji. Masa tu saya buat sekolah saya. Saya buat sekolah. Bila dah habis haji, saya balik ke hotel. Saya punya timbalan beritahu. Dia kata, Ustaz, sekolah kita ni kena stop lah. Duit tak ada. Habis lah. Nak buat surau ni tak ada duit Ustaz. Kita stop dulu lah. Saya kata, Haji jangan stop. Teruskan lah. Pakailah duit haji dulu. Saya pun tak ada duit. Habis lah. Tak apa. Saya nak pergi semayang saat. Saya nak pergi tawaf sunat. Saya nak doa. Saya doa tuan-tuan. Habis doa tu, terus orang telefon. Dia kata, Ustaz, bagi nombor akaun saya nak masuk duit ni. Saya nak sedekah kat sekolah Ustaz. Saya kata, saya di Mekah ni Tuan Haji. Nanti saya bagi nombor bendahari saya. Sekarang ni tuan-tuan bayangkan, hak pondan boleh sampai ni. Dengan bangga pula, ya kita sekarang berada. Weh, pondan tu. Ni kalau hak baru ni sampai perempuan menyamar jadi lelaki, bayangkan. Tahu apa ramai pula yang belaga bahu dengan dia, belaga kaki dengan dia. Saya harap benda ni tak betul ya. Harap-haraplah. Takut Allah murka tuan-tuan. Ni adik-adik anak-anak muda kita ni. Segak-segak semua ni. Tuan-tuan, agak-agak dia orang 5 orang depan kita ni. Kekalkah mereka sebagai laki-laki? Ini soalan yang tuan-tuan kena jawab ni. Tuan-tuan tak takutkah mereka berhijrah jadi perempuan? Pelik zaman sekarang ni. Nama elok-elok laki-laki, bin laki-laki, tiba-tiba ada dada. Halkum dibuang. Bulu kening dicukur. Kulit jadi putih. Dada dicocok. Begini je lah sekarang ni. Saya jumpa satu pondan, dia kata, Ustaz, saya hampir menjadi wanita sejati. Hampir, kata dia. Maksud saya hanya itu saja lagi yang belum dibuang. Kalau saya buang alat jantan saya perempuan. Saya kata, fikir dulu. Satu, hukum Tuhan. Allah larang. Yang kedua, takut nyesal. Itu cita-cita saya, Ustaz. Saya nak jadi perempuan sejati. Buat. Ada satu pondan dari Batu Gajah. Dia telefon saya, ajak jumpa. Sebab dia kata dia sakit selepas potong dia punya. Tolonglah Ustaz, sakit. Yang abang kata buang, buat apa? Ingat tak sakit? Kencing sakit, duduk sakit, semua sakit. Kalau tahu tak buang pun tak apa. Macam mana nak buat ni Ustaz? Mana saya tahu bang? Saya pun tak tahu doktor tu masih simpan ke tidak abang punya tu. Ya abang gatal buang buat apa? Ustaz boleh tak kita jumpa Ustaz? Tak payahlah bang. Saya bukan kuat iman sangat. Dua dia diam dah lah. Makanlah ubat tu.
Nak buat macam mana, tuan-tuan? Dah dibuang. Jantung kalau rosak, boleh ganti orang lain punya jantung. Buah pinggang boleh orang derma buah pinggang. Benda tu. Dah potong, minta orang pula. Tok Imam derma kat saya, Imam. Imam jawab, saya pun nak pakai, orang tu tak. Pandai-pandai. Apalah nak jadi sekarang ni, tuan-tuan. Awak mencintai dunia lebih daripada akhirat. Sedangkan akhirat itu ialah tempat tujuan awak. Yang ini berpada-padalah. Dunia ni berpada-padalah. Yang lebih-lebih nu akhirat lah. Tuan-tuan yang saya hormati. Balik kepada kita yang kita sebutkan tadi. Tentang persoalan-persoalan. Yang menjadikan kita kadang-kadang lupa. Apa matlamat kita ketika hidup dalam dunia. Kita kena ingat, tuan-tuan. Bila sebut hijrah, dia tak akan jadi balik sepatutnya benda yang kita telah lalui. Contoh, hijrah daripada alam ruh ke alam rahim. Dia tak akan jadi masuk alam ruh. Dia masuk alam perut. Bila duduk dalam perut ibu, dia takkan lagi duduk dalam perut ibu selepas dia keluar ke alam dunia. Nama dia sekarang. Sebab tu kalau anak kita lahir, baru 3 minit, baru 5 minit anak kita lahir. Kita tak boleh cakap dekat doktor tu. Doktor, masukkan balik dalam rahim. Saya tak nak budak ni. Saya nak tahun depan dia bersalin. Tak boleh bang. Sebab dia dah bertukar alam. Dan bila kita tukar alam, hijrah ke alam kubur, kita tak boleh hidup balik. Sebab dah bertukar alam. Sepatutnya itulah makna hijrah. Jadi abang-abang, kalau betul kita dah hijrah, berubah, jangan lagi buat benda-benda yang kita dah tinggalkan. Saya bersyukur pada Allah, saya nak kata kawan saya taklah ramai. Tapi adalah juga kawan-kawan saya. Ada kawan saya orang kampung, ada kawan saya kaki tangan kerajaan, ada kaki tangan swasta, ada opa-opa, ada akak-akak, ada acik-acik, adik-adik, ada artis-artis. Ada artis yang betul-betul hijrah, tuan-tuan. Ada satu artis perempuan. Dia pelakon filem, pelakon drama. Dia berhenti berlakon sejak dia kahwin. Saya panggil dia dalam satu rancangan saya, masa tu di TV, saya jadi host. Tua-tua bangka pun jadi host lagi. Lalu dia jadi host ni orang muda, saya tua-tua bangka. Jadi host. Penerbitan jemput dia sebagai tetamu saya. Dan bila saya tengok dia, ni pelakon ni, top ni. Saya tanya dekat dia, akak buat apa sekarang? Saya buat kebun. Saya bela ikan. Saya bela ayam. Saya tanam sayur. Dengan suami. Ya, dengan suami. Akak dah tak berlakon. Terus menangis, tuan-tuan. Jangan sebut lagi. Jangan sebut berlakon, saya takut. Oh, sudah, tuan-tuan. Mampu aku kan, lelaki dia sepak aku, tak pasal pula, tuan-tuan. Saya takut, Ustaz. Jangan sebut lagi berlakon. Saya berdosa, Ustaz. Saya tak nak, Ustaz. Saya tak nak. Tolong, Ustaz. Baik. Jadi, ayam tu sekilo RM1 yang akak jual sekarang ni. Langsung saya tanya dia, ayam sekilo RM1, tuan-tuan. Saya tak nak sentuh lagi masalah dia berlakon dan sebagainya. Sebab apa? Dia dah insaf. Dia tak nak lagi masuk benda-benda itu. Itu dia. Datang seorang lagi pula pakai purdah. Dia ni pelakon perempuan. Bila berlakon jadi pelakon ni jadi orang latah. Selalu latah dalam drama tu. Pak lawak. Pakai purdah. Akak buat apa sekarang? Saya berniaga, Ustaz. Bila saya tengok dia kali. Saya berniaga, Ustaz. Berniaga barang-barang haji, umrah. Akak sekarang di mana kedai akak saya? Oh, sudah. Tak mau tengok. Tengok bawah. Lalas saya tengok macam tu. Akak sihat sekarang ni. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Oi.
Ini orang hak betul-betul berubah. Dia mau tak mau sebut lagi dah cerita-cerita. Abang-abang, akak-akak, kita sekarang dah hijrah. Tak usah duk bangga lagi zaman Samsing kita dulu. Jangan sebut lagi. Zaman Casanova kita. Zaman buaya tembaga kita. Akak-akak jangan duk bangga lagi zaman Ratu Kebaya, Ratu Melaka. Saya tak payah. Jangan duk gantung gambar tu. Opah ni gambar opah ke? Macam tu Ratu Kebaya. Oh, cantik opah Nampak? Duk gantung lagi gambar ni. Ini tahun bila Pak? Itu tahun 72. Opah jadi ratu kurung, baju kurung. Oh, cantik opah kan? Macam tu boleh kahwin dengan atuk kamu. Yang ni tu dah kahwin dah. Langsung tak ada ratu dah. Nyonya benar je sekarang ni. Tak payah lagi duk bangga-bangga tuan-tuan. Benda dah lupa. Aku takut pada Allah. Sebab Allah dah lupakan apa yang kita buat. Allah dah padam apa yang kita buat. Allah dah tutup apa yang kita buat. Kenapa nak buka balik? Kenapa nak buka balik? Kita jumpa dengan satu budak Samsing. Kau buat apa, Din? Saya apa buat? Orang upah panjat kelapa pun saya panjat. Orang upah bunuh orang pun saya buat, Pak Long. Itu kamu kira terror lah tu. Ni, Pak Long kamu ni. Zaman dulu orang panggil Pak Long, Panglima, harimau berantai tu. Orang mana yang Pak Long tak rosakkan, kamu cakap? Orang Melaka, Pak Cik rosak, Pak Long rosakkan, perempuan daripada Johor pun aku buat tu. Ini, cuma sekarang aku dah tobat. Orang yang duk sebut macam itu, belum lagi dia tobat, tuan-tuan. Dia belum lagi hijrah. Sebab dia duk rasa bangga dengan perbuatan yang dia buat. Sepatutnya apa yang kita buat dulu-dulu, kita tebus balik. Tuan-tuan kenal Wahsy. Wahsy. Yang bunuh bapa saudara Nabi, Saidina Hamzah. Mana buka sejarah Wahsy. Bila orang-orang Mekah masuk Islam, di mana dia lari? Dia lari ke Taif. Dia lari ke Taif. Saya pun dah lama tak pergi Taif. InsyaAllah, bulan sebelah ni saya pergi Taif. Siapa nak ikut, jom. Bila dia pergi ke Taif, tengok-tengok di Taif pun orang masuk Islam. Akhirnya dia susah hati. Mana tempat aku nak lari? Mana tempat aku nak lari? Sana dah Islam, sini dah Islam, sana dah Islam, sini dah Islam. Dia jumpa satu orang, dia kata, yang kau lari buat apa? Yang kau susah hati buat apa? Kau pergi ke Madinah, kau jumpa dengan Nabi Muhammad, kau masuk Islam. Nabi Muhammad takkan bunuhnya orang. Dia datang ke Madinah, dia cari Rasulullah. Dia sedekat dengan Rasulullah, dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam dia. Nabi angkat muka dia, tengok-tengok Wahsy. Terkejut Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Wahsy, boleh tak kamu cerita bagaimana kamu bunuh bapa saudara aku dalam perang tu? Boleh cerita tak? Macam mana kamu bunuh dia dalam Uhud? Dia kata, aku ada sebilah tombak lembing yang aku bawa ke mana-mana saja aku pergi. Waktu berperang itu, target aku hanya Hamzah saja. Aku cari jalan bila masa aku nak lepaskan lembing. Bila masanya sesuai, aku lepaskan. Dan matilah Hamzah. Nabi menangis, tuan-tuan dengar. Nabi menangis. Orang yang terbaik dibunuh oleh Wahsy. Dan Wahsy tahu Nabi rasa sedih. Sebab dia bunuh Hamzah. Wahsy tahu. Nabi ni sedih dengan dia. Bila ada satu kisah, ada seorang lelaki-lelaki yang mengaku Nabi. Nama dia Musalmah Al-Kazzab. Musallamah ni, dia kata dia Nabi. Maka Wahsy target. Dia ni Nabi palsu. Aku nak tebus aku punya salah bunuh Hamzah. Aku nak bunuh pula Wahsy. Musallamah. Dia ambil lembing yang sama. Dia pula mengintai Musallamah. Ada peluang. Pap dia bagi.
Mampus Musallamah. Si Nabi palsu tu. Sebab itu, orang kata kepada Wahsy, kamu membunuh manusia yang terbaik selepas Muhammad. Dan sekarang kamu membunuh manusia yang paling buruk lagi. Nampak tak tuan-tuan? Salah dia dulu, dia tebus dengan satu benda yang lain. Tuan-tuan, kita dah hijrah. Banyak dosa yang kita buat. Tuan-tuan tak nak cover balik apa yang telah kita buat dulu-dulu dan kita buat yang lebih baik daripada yang dulu. Apa? Tuan-tuan janganlah bercari Musallamah lah. Datang ke masjid, bersihkan tandas. Tandas dah bersih. Bagus masjid tuan-tuan ni. Tandas clear. Suka saya. Bagus. Alhamdulillah. Boleh dapat A. Ada setengah masjid tandas tuan-tuan. Allah. Bila kita buka pintu tu. Teng, teng, teng. Kedik. Ui. Berdebak rasa tuan-tuan. Ada yang air tak ada. Ada yang kepala paip tak ada. Ada yang mangkuk. Allah. Pengurusi masjid tak berak di sini kah? Duk tertanya-tanya dalam kepala otak. Rupanya pengurusi masjid, AJK masjid balik ke rumah. Patutlah pun. Ada pintu masjid, pintu tanda tuan-tuan berlubang besar. Bila kita duduk, nampak? Orang pun nampak kita. Ustaz, astaghfirullahalazim. Ya Allah. Masjid tuan-tuan ni kemah. Alhamdulillah, bagus syukur. Kebanyakan di Melaka macam tu lah. Macam tempat lain di Afrika ni cerita ni. Tuan-tuan, jom kita cover balik. Kita cover balik kesalahan kita dulu-dulu. Kita jadi orang yang berkhidmat pada masjid. Vacuum kapet, lap, tingkap, lap lantai. Jaga masjid. Orang lain dah balik, semua baru dia buat kerja. Sampai orang lain tak tahu dia buat kerja. Dia bersihkan tandas. Orang tak tahu dia bersih tandas. Tandas tu bersih sangat. Lama-lama tuan-tuan, terserempak dengan orang. Pukul 3 pagi dia bersihkan tandas. Bila tanya kenapa Tuan Haji susah-susah pukul 3 pagi. Jangan cerita ke orang. Saya ni banyak dosa. Saya nak buat kerja-kerja ni mudah-mudahan Allah hapuskan dosa saya. 1. 2, tuan-tuan. Saya jumpa di Taiping. Meninggal dah. Dia dapat allowance sebagai imam 1,200 sebulan. Masjid bagi allowance. Dia ambil. Tapi tandas masjid bersih, kapet masjid bersih. Dan Tok Siak tak tahu siapa yang bersihkan. Rupa-rupanya yang bersihkan tu tuan-tuan, Tok Imam yang ambil allowance 1,200. Orang tanya kenapa imam bersihkan tandas? Saya semayang. Saya rasa saya tak layak ambil duit sebab saya jadi imam. Sebab sembahyang itu satu kewajipan. Lalu saya buatlah kerja membersihkan tandas. Supaya saya dapat duit tadi. Saya niat upah saya basuh tandas. Bukan upah saya jadi imam. Masya Allah tuan-tuan. Meninggal dah Tok Imam ni. Dia meninggal sehari dengan isteri dia meninggal. Mula-mula dia meninggal. Isteri dia panggil orang masjid main tengok suami dia tak kata apa semua. Isteri dia pergi ambil air sembahyang, nak ambil wuduk, nak baca Yasin, keluar daripada tandas, nak pakai telekung tuan-tuan, isteri dia pula meninggal. Dua-dua ke bumi. Sebelah menyebelah depan masjid. Tuan-tuan boleh pergi di masjid ni di Taiping di Perak. Masya Allah, ini hebat dua-dua orang ni tuan-tuan ni. Dan kalau ada jemaah yang datang di masjid tu, walaupun pukul 2 pagi, 3 pagi datang, dia orang ni bawa makanan bagi dekat jemaah yang datang semayang di masjid dia orang, yang numpang tidur di masjid dia orang. Isteri masak, saat lagi tu imam tu datang makan dengan jemaah. Pukul 2-3 pagi, duduk teman orang yang baru sampai. Masya Allah tuan-tuan. Ini kata manusia yang hijrah. Jom tuan-tuan, kita semua banyak dosa. Jom kita ganti balik apa yang patut kita buat. Supaya Allah padam dosa-dosa kita. Dan Allah terima hijrah kita. Mungkin kita boleh jadi sukarelawan. Kita bersihkan tanah kubur. Mungkin kita jadi sukarelawan. Cari orang miskin.
Mungkin kita boleh bantu anak-anak yatim. Mungkin kita boleh jaga orang-orang yang tua yang tak larat. Kita boleh bantu tuan-tuan pondan-pondan yang nak berhijrah. Kita bantu tuan-tuan orang-orang yang pasang tetu, yang nak buang tetu di badan dia. Dalam dunia ni tuan-tuan, banyak sangat orang nak hijrah. Tapi kadang-kadang sambutan tak ada daripada kita. Kadang-kadang mereka tak tahu mereka nak berubah di mana. Kalaulah kita semua boleh bantu, insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri yang terbaik kepada kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jadi jangan tuan-tuan tanya pula, Ustaz tak menyanyi malam ni. Menyanyi apa alam masjid? Nak menyanyi luar masjid tu tuan-tuan. Terima kasih pada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.